Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid An-Naim, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini dengan izin dan limpah kurnianya diberinya kita kesempatan lagi untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita bersama-sama solat maghrib berjamaah. Seterusnya Isya sekarang pun berjamaah mungkin. Subuh esok juga insya-Allah berjamaah. Zuhur besok pun berjamaah juga. Mudah-mudahan budaya solat berjamaah ini akan menjadi milik kita. Allah bagi kita peluang untuk 5 waktu sehari malam berjamaah. Lebih lagi orang lelaki. Karena hukumnya fardu kifayah. Kalau seorang-seorang di rumah dikira sesat. Ya, ini Nabi ngabur ni, bukan saya ngabur ni. Nabi ngabur itu. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi ya. Ini yang cakap Nabi Muhammad tu. Nah, sawadaqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Nabi mana pun nak berbohong. Mustahil Nabi itu bercakap bohong. Nah, sifat yang wajib ada pada Nabi itu ada 4. Yang pertama siddiq, benar pada perkataan, benar pada perbuatan, benar pada tindakan, benar pada sikap. Nah, yang kedua amanah. Nabi itu tak pernah khianat. Wajib dia amanah. Apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya semua dilakukannya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Okay, kita dah belajar akidah ni. Sifat yang wajib pada Nabi itu ada 4. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Walaupun kadang-kadang
mengenai diri dia pun disampaikan juga kepada kita. Pernah satu ketika Nabi sedang bermusyarat dengan kaum Quraisy. Dengar je suara Nabi tengah bermusyarat tu, datang seorang buta. Namanya Abdullah ibnu Maktum. Datang dekat bertanya kepada Nabi tentang masalah-masalah yang remeh, masalah-masalah yang kecil. Bab taharah. Padahal Nabi sedang berbincang. Dia kan nampak pun. Nabi pun tak senang kerana mengacau daun. Tahu mengacau daun? Tengah mesyuarat. Datang, ya Rasulullah, apa hukumnya ni. Nabi tak senang. Lalu Nabi masam muka ni. Dan berpaling Nabi itu daripada dia. Betul, tak ada apa-apa. Dengan Nabi tak ada apa-apa. Tak ada sama nampak. Rupanya Allah nampak. Allah tegur dia. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling, masam muka seorang hamba itu dan berpaling dia apabila didatangi oleh seorang buta. Jadi Allah tegur Nabi itu pun disampaikan kepada kita. Allah tegur dia sampai kepada kita. Itu je sifat Nabi. Dia tabligh, menyampaikan. Tak pernah disembunyikannya. Padahal Allah tegur dia. Kalau kita ditegur dia orang je, tak sampaikan tak? Dan saya ni jadi cikgu dulu agaknya. Masa jadi cikgu tu, datang guru besar tegur saya. Kami tak pandai ngajar tak erti. Malas makan gaji putih je. Macam marahnya. Nak padam saya muka dia. Sampai nak teroyak. Itu keluar daripada bilik cikgu tu. Ditanya guru-guru lain tu. Apa yang guru besar tadi tu? Apa jawab? Apa saya jawab tanya? Tak ada apa. Dia nak naikkan pangkat saya je. Padahal guru besar tu tegur saya. Begitulah kalau saya. Tapi Nabi tak ada begitu. Allah tegur dia kabur daripada kita. Sampai sekarang kita boleh baca. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Menandakan sifat Nabi itu menyampaikan. Tak pernah disembunyikan. Dan yang keempat, al-fatanah. Al-fatanah itu kan fitnah. Fatanah itu tim bijaksana. Dia tak ada siapa yang boleh berhujah dengan Nabi. Jadi kalau kita ikut betul-betul Nabi, insya-Allah kita akan dapat syurga. Kerana malam ni kita bicara tentang syurga. Tajuk kita ni tentang syurga ni malam ni. Terimalah berita gembira bahawa bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu, syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu Allah janji tu. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah ya. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga ada 8 tuan-tuan dan puan. Yang pertama Firdaus. Yang kedua Adnan. Yang ketiga Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Yang kelima Naim, Jannatul Naim, macam masjid ni, Masjid An-Naim. Yang keenam Jannatul Khuld, kekal. Yang tujuh Jannatul Jalal, agung. Dan yang ke-8 Jannatul Qarar, Qaf Ra Alif Ra, itu 8 syurga. Kita dah baca syurga bulan sudah ni. Ini hari ini menyambung aja. Jadi tajuk untuk malam ni sebahagian dari nikmat syurga. Syurga itu tempat nikmat aja, mana ada tempat menderita, mana ada tempat risau, mana ada tempat siksa, mana ada tempat duka cita. Nikmat aja. Dan dalam syurga ni tuan-tuan dan puan dengar betul-betul. Ada 99% nikmat Allah sediakan di syurga. Semua nikmat Allah itu 100%. 99% nikmat Allah sediakan di syurga. Yang 1% lagi tu Allah bagi ke dunia. Yang kita berebut-rebut hari ini nak merebut 1% tu. Berperang jadi, bertumbuk-tumbuk jadi, bergaduh jadi, nak merebut 1% je. Padahal Allah sediakan di syurga tu 99% lagi nikmatnya. Ndak ke tak nak. One more time, ndak ke tak nak. Atas layak kalau diri itu masuk dalam syurga kan? Kerana ada 99% lagi nikmat Allah sediakan di syurga.
Itu syurga ya. Bagi nak masuk syurga, syaratnya ada berapa tuan-tuan dan puan? Syaratnya ada berapa yang nak masuk syurga? Banyak mana kan? Tak ada banyak. Syaratnya ni berapa? Tengok cari saya berapa? 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu Allah janji tu. Allah mana pernah mungkin janji. Kalau beriman dan beramal soleh, Allah akan bagi dia syurga. Banyak ayat lainnya. Ayat-ayat Allah yang mengatakan apa itu ya. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tadi ayat yang saya baca itu begitu juga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. 2 syarat saja, beriman beramal soleh. Bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi 2 syarat aja. Nak masuk syurga bukan susah, no? Senang ke susah? Tuan-tuan dan puan, senang ke susah nak masuk syurga? Senang, 2 syarat aja. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Nak ngamal bukan senang. Kalau kita betul-betul beriman, tak berani melakukan apa-apa yang mendatang kemurkaan Allah Ta'ala. Tak berani nyemur kain ke tang dada. Tak berani pakai seluar pendek. Tak berani ngambil nombor ekor. Tak berani mengumpat. Kerana kita tak nakkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kita nak buat sesuatu yang Allah redha aja, yang Allah suka aja. Itu kalau syurga ya. Mengamalnya payah, tapi nyakap yang senang, nyebut yang senang. Itu syurga Allah sediakan. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau benda orang semua angkat tangan, tak ada midang ramai lah. Lalu tak nak angkat tangan. Dan tengok, ada tak orang tak nak tahu kan? Nak gambar. Nak bawa balik kampung-kampung. Orang ini tak nak syurga, dia nak neraka. Siapa nak angkat tangan? Siapa tak nak? Ada wanita nak? Semua orang nak syurga ya? Kerana syurga itu tempat nikmat. Tempat seronok. Tempat gembira. Tempat berbahagia. Ada 8 syurga tadi ya. Dan ada 7 neraka. Tadi 8 syurga, ada 7 neraka. Itu tempat siksa. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan, mengatasi apa? Mengatasi siksanya, mengatasi kemurkaannya. Rahmatnya itu mengatasi kemurkaannya. Jadi ada 7 neraka aja. Syurga ada 8. Dan syurga itu dari neraka Badri, nikmatnya ada 99%. Semua nikmat aja. Tak ada takut, tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada jemu. Itu nikmat syurga. 8 syurga tu mana-mana pun. Kalau boleh tak semualah syurga tu. Kadang-kadang Jannatul Firdaus, kadang-kadang Jannatul Naim, kadang-kadang Jannatul Ma'wa, kadang-kadang Darussalam dan sebagainya. Baik, kita baca. Siapa di kitab buka muka surat 406 tentang titik syurga lagi. Sebahagian dari nikmat syurga dan setengah daripadanya seperti firman Allah, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini tiap minggu Cik Imam baca ni. Siapa tak pernah dengar ayat ni tak pernah sembahyang Jumaat tu. Tiap minggu Cik Imam baca surah Al-Insan. Al-Atta Al-Insan, surah itu. Tu ayat tadi. Surah Al-Insan ayat 19 dan 20. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Cakap Melayu apa? Dan berkeliling atas mereka itu ahli syurga oleh beberapa, keliling ahli syurga itu beberapa anak-anakan. Anak-anakan tu mainan-mainan ya, benda mainan. Anak-anakan yang kekal mereka itu apabila engkau lihat akan mereka itu ya Muhammad, engkau sangka
engkau sangka akan mereka itu lu'lu'. Lu'lu' tu jenis permata di syurga. Lu'lu' lagi satu marjan. Lagi itu zabarjat, itu nama permata-permata syurga. Mutiara lah. Sini tulisnya mutiara. Lu'lu' yang bertaburan apabila engkau lihat di sana. Apa punya lu'lu' tu bertaburan, mutiara itu bertaburan. Ambil kutip aja, bukan kena duit syurga tu, free aja. Apabila engkau lihat di sana, nescaya melihat engkau akan nikmat yang tiada dapat disifatkan dia dan kerajaan yang amat besar. Seorang kerajaannya di syurga besok, dengar elok-elok ni tuan-tuan ni dan juga perempuan. Seorang kalau menjadi ahli syurga, dia dapat kerajaannya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi ni dia jadi raja. Tak nak ke tak? Nak ke tak nak? Itu kalau dapat syurga lah. Tapi kalau dapat neraka, tak tahu apa boleh. Ini syurga. Syurga tu mana ada orang tua. Semua balik muda. Tu yang cakap tu. Muda suka. Sekarang ni tak tahu. Saya tak nampak sini. Betul ke muda ni. Esok. Cun tu. Tahu cun. Muda. Umur 30-an. Orang tua tak ada. Pernah Nabi bergurau dengan mak mentuanya. Isteri pada Sayyidina Umar. Dengan apa? Mak. Dalam syurga tu tak ada orang tua tahu tak? Dengar itu mak mentua tu menangis. Aku dah tua tak dapat di syurga je. Ngobak atau ngobak? Rasulullah dengar itu senyum saja. Rasulullah tak pernah ketawa kakak yang kamu ketawa kita. Senyum saja dia. Lebar senyumannya mengeluarkan giginya mulia tu. Apa kata dia? Betul mak, tak ada dalam syurga tu orang tua. Kerana orang tua kalau dah mati besok, dapat masuk syurga, dikembali menjadi muda. 30-an umur macam mana? Lelaki atau perempuan umurnya 30-an. Kata B. Arifin dalam kitab Hidup Sesudah Mati 33 tahun. Itu kemuncak ketampanan dan kecantikan manusia. 33 tahun. Itu dia di syurga ya. Tak ada jabik apa saya ni, tak ada. Kalau saya yang pun dapat masuk syurga siapa? Kalau saya ni besok mati, saya dapat masuk syurga macam mana? Muda balik. Handsome. Secantik apa? Tuan-tuan dan puan, kalau saya besok masuk syurga, secantik siapa? Ya Allah, dah diam belaka. Secantik siapa? Secantik Nabi Yusuf. Sekali, secantik siapa? Nabi Yusuf. Kerana manusia yang paling cantik, yang paling handsome, yang paling kemas, yang paling sagak ialah Nabi Yusuf. Dia secantik Nabi Muhammad. Bukan dia lebih daripada Muhammad dah. Secantik Nabi Muhammad. Setara dengan Nabi Muhammad. Itu orang lelaki. Orang perempuan? Ini? Apa? Secantik Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Bukan Siti Nurhalidah ya. Siti Zulaikha. Itu secantik. Bukan apa Siti Zulaikha. Secantik Siti Zulaikha. Apa yang apa dia lah. Timah apa timah lah. Minah apa minah lah. Enon apa enon. Enak apa enak lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu ahli syurga ya. Jadi apa? Dan berkeliling atas mereka itu ahli syurga oleh beberapa anak-anakan yang kekal. Mereka itu apabila engkau lihat akan mereka itu, ya Muhammad, engkau sangka akan mereka itu lu'lu'. Kamu ingat dia itu permata atau mutiara yang bertaburan. Apabila engkau lihat di sana, nescaya melihat engkau akan nikmat yang tiada dapat disifatkan dia, dan kerajaan yang amat besar. Kerajaan yang besar. Dia menjadi menjadi raja kepada satu negeri yang amat besar, seluas langit dan bumi ini. Itu berapa syurga? Tidak ke tak nak syurga tuan-tuan dan puan. Sampai tak nak kan? Itu syurga ya. Jadi kalau tidak, esok pergi nyemur kain di tanda dia ya. Dapat?
Nah, esok pergi ambil nombor ekor. Hari minggu esok ambil nombor ekor. Jangan. Buat sesuatu yang Allah suka. Buat sesuatu yang Allah redha. Dapatlah syurga insya-Allah. Nak beriman dengan orang soleh. Yakni bahawasanya ahli syurga berkeliling atas mereka itu oleh beberapa khadam. Khadam tu arti pembantu, bukan hamba ya. Khadam, pembantu. Yang ada mereka itu wildan, ya. Ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Mana tu bukan tu? Mukhalladun. Ya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan tu pembantu yang kekal. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Itu pembantu mengelilingi ahli syurga tu. Itu khadam dia. Berkeliling atas mereka itu oleh beberapa khadam, pembantu. Yang ada mereka itu atas rupa budak-budak. Rupanya macam budak-budak je. Wildan tu budak-budak ya. Tapi cantik. Ada ulama mengatakan yang jadi khadam di syurga besok ialah kanak-kanak orang kafir yang mati sebelum akhir balik. Mati kecil. Tak ada berdosa lagi. Mati tengah umur 2 tahun ke, umur 3 tahun ke, mati itu. Dia jadi wildan, jadi pembantu ahli syurga. Kata setengah ulama. Ia tidak wallahu alam. Itu wildan. Jadi wildan pun bagus lah, bukan kena seksa. Dapat apa saja orang syurga dapat, dia dapat ya. Jadi khadam. Cakap Melayu khadam. Yang ada mereka itu atas rupa budak-budak, macam budak-budak. Yang belum balik. Yang kekal mereka itu dan tiada berubah mereka itu daripada sifat kanak-kanak. Dia macam kanak-kanak aja. Kepada orang tua. Dijadikan mereka itu oleh Allah Ta'ala di dalam syurga kerana berkhidmat bagi ahlinya. Dia menolong ahli-ahli syurga tu. Di syurga ada ke masuk kain? Ada ke melah kayu? Ada ke ngapak kayu? Tak ada. Apa tak kerja? Masak nasi tak payah. Mulai tak payah, goreng tak payah. Tak berapa kerja kena lari daripada ocik di minyak, tak ada. Tukang masak ada. Pembantu ada. Tukang basuh ada, tukang sapu ada. Itu dia syurga ya. Kita ni tak ada apa kerja. Apa kerjanya? Apa kerjanya? Bersukaria aja. Enjoy yourself all the time. Itu syurga. Sampai tak nak angkat tangan. Dijadikan mereka itu oleh Allah Ta'ala di dalam syurga kerana berkhidmat bagi ahlinya. Dan tiada mereka itu anak-anak daripada dunia seperti anak bidadari, macam anak bidadari tu. Tiada mereka itu anak-anak daripada dunia seperti anak bidadari atas qaul yang sahih, atas pendapat yang betul ya. Sahih itu penting betul ya. Pendapat yang tepat. Kata qil, apa arti kata qil? Kata qil artinya kata demeh, tak tahu siapa orang. Cakap orangnya kata demeh, kata mereka itu, kata qil mereka itu segala anak-anak kufar. Saya kata tadi anak orang kafir. Anak-anak kufar yang mati kecil. Kata qil pula mereka itu anak orang mukminin. Ada yang mengatakan anak orang yang beriman tapi mati kecil. Kata Abdullah bin Umar, ini seorang sahabat yang sangat fanatik dengan Rasulullah SAW. Gelarannya dipanggil Ibnu Umar. Anak si Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Dan ayahnya nama Umar. Orang yang sangat fanatik kepada Rasulullah. Apa saja perbuatan Rasulullah ditirunya. Satu hari Rasulullah sakit kaki. Lalu jalannya tempang. Jalan jengkot-jengkot tempang tu. Tengok dia Allah bin Umar Rasulullah apa itu? Dia pun jalan tempang kan. Jalan ikut kata Rasulullah jalan. Ditanya sahabat, apa kena kaki kamu ni? Sakit kan? Tak ada. Nanti apa kamu jalan tempang? Aku tengok Rasulullah jalan macam ini, aku ikut lah. Padahal bukan sunnah tu. Tapi dia terlalu fanatik dengan Rasulullah.
Begitulah satu hari dia bermusafir. Dibawanya Kaldai ya. Di satu tempat dia berhenti situ. Berhenti lama, lepas tu dia berhenti lah. Dia tanya kawan-kawannya, "Kenapa kamu berhenti?" "Aku tengok Rasulullah dalam satu hari dulu dia bawa binatangnya dan berhenti di sini, tempat itu. Aku tak tahu mengapa dia berhenti, tapi aku ikut je kerana itu adalah perbuatan Rasulullah. Aku ikut je. Itu begitu fanatiknya Rasulullah SAW. Nah, dia ikut je. Dia tak ada tanya-tanya, tak ada soal. Kita kalau ada orang ikut sunnah Rasul, jual Allah macam alim benar. Alim benar ikut Rasul dia. Rasul sorban dia pakai sorban. Sebab banyak sunnah Rasulullah tu ditinggalkan. Di antara orang yang banyak meninggalkan sunnah apa ni? Ini apa ni? Yang mana? Apa? Sugi. Berapa orang pakai sugi angkat tangan? Mana pergi? Ada seorang. Ada. Alhamdulillah. Orang muda yang pakai sugi ya. Ini yang ramai orang meninggalkan. Padahal apa kata Nabi? Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak kull 'inda salat. Kalau sekiranya tidak menyusahkan umat aku, kata Nabi, akan ku perintahkan mereka itu supaya bersiwak setiap kali mereka nak sembahyang. Tapi kerana menyusahkan tak jadi perintah, tak jadi diwajibkan Nabi. Itulah kalau wajib macam. Kalau diwajibkan Nabi kita bersugi, ramai ada orang dosa malam ni. Ramai ke dah? Mujur tak wajib ya. Siapa mengamalkan satu sunnah macam ni, di hari orang tak amalkan dia lagi, dia dapat pahala 100 mati syahid. Tak kata nak 100 mati syahid. Bukan sekali ya, 100 kali mati syahid dia dapat pahala tu. Dan siapa menghina sugi, inilah menghina sunnah Nabi. Dengar elok. Siapa menghina sunnah Nabi, ya, dia jadi kafir. Tak benar kata. Tengok Haji Ibrahim ketik yang kena Haji Ibrahim tu, gini aku tengoknya tu. Udah masuk poket tu cerai, masuk dalam poket kali, gini aku tengok. Kafir. Kalau mati masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Soal dia tak buat lain cerita. Tapi soal menghina sunnah Nabi, kafir gitu ya. Tapi nak kata, nak nangkap kampung, mana kondak. Itu sunnah Nabi. Jangan sekali-kali menghina sunnah Nabi. Tak nak buat lain cerita. Tapi jangan sampai menghina ya. Begitulah. Itu syurga ya. Jadi kata qil apa tadi? Kata qil anak orang beriman yang mati tu. Tapi setengah ketikan anak orang kafir. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tiada daripada seorang daripada ahli syurga melainkan berkhidmat atasnya 1000 ghulam. 1000 orang pembantu. Seorang ada 1000 pembantunya. Kuli yang 1000 orang membantu dia. Tak kata nak. Dia seorang ni syurga. Tukang basuh kain ada, tukang sikat rambut dia ada, tukang pakaikan seluarnya ada, semua ada. Tukang masaknya ada. Dan tak nak nyuap pun dia ngangis je mulut. Ada orang nyuapkan mulutnya. Tak kata tak? 1000 orang semuanya. Yang ini berapa? 1000 ghulam budaknya. Dan tiap-tiap satu ghulam kadang-kadang itu di atas pekerjaan yang lain. Dia orang ni buat yang lain, budak ni buat yang lain, budak ni buat yang lain. 1000 ya. 1000 pekerjaan dia buat. Jadi orang ahli syurga tu buat apa? Buat apa? Tak ada buat apa-apa lah. Diam je. Nak berhias, ghulam tu menghiasi dia. Nak baju, ghulam tu makaikan bajunya. Nak berseluar, ghulam tu makaikan seluarnya dan sebagainya. Nak masak, ghulam tu masakkannya dan sebagainya. 1000 orang, bayang tak? Kita bibi ada seorang pun megah benar rasanya. Ada seorang ada bibi pun, bukan banyak. Megah benar rasanya. Orang bibi, ini bibi aku katanya. Padahal seorangnya ini 1000 tahu. Ya, dan tiap-tiap satu ulang kanak-kanak itu atas pekerjaan yang lain daripada pekerjaan taulannya. Dia tak cover mana-mana pun dan adalah mereka itu tatkala berkhidmat bagi penghulu mereka itu, dilihat akan mereka itu seperti luk-luk
berseri-seri macam permata semua tu. Luk-luk tu permata atau mutiara ya. Cantik wildan tu, cantik-cantik belakang. Seperti mutiara yang bertaburan. Inilah hal sifat khadam. Itu cerita khadam. Khadam pun cantik kalau tuannya apa dah? Tuan-tuan dan puan, khadamnya pun cantik. Ya. Tuannya lagi cantik. Itu dah. Kemudian sifat makhdum dalam surga. Apa sifat makhdum ya? Makhdum tu apa? Ada pun sifat makhdum, yakni orang yang berkhidmat. Ya, kojenya hadam. Perbuatannya dia tu adalah seorang makhdum. Hadam tu makhdum lah, pembantu. Hadam tu perbuatannya membantu tuannya, membantu ahli syurga. Dia adalah seorang makhdum. Tak faham kan? Dari segi bahasa. Ini cikgu ni ngajar orang tau. Tok Imam tadi sedang menyanyi. Maka Tok Imam itu adalah seorang, ya Allah, dia tak erti bahasa Melayu kan? Tok Imam itu sedang menyanyi. Dalam hatiku hanya ada kamu. Maka Tok Imam itu adalah seorang penyanyi. Kau tak faham macam benar-benar pun ni. Tak faham lagi? Lagi apa? Ustaz Ibrahim sedang sakit di hospital. Maka Ustaz Ibrahim adalah seorang pesakit. Tak kenal? Tak faham? Dia adalah seorang pesakit. Muhammad ada memiliki kedai runcit. Maka Muhammad adalah seorang pekedai. Tak faham lagi? Itu khadam dengan makhdum. Kerjanya khadam. Dia adalah seorang makhdum. Dia kerjanya khadam, membantu tuan tu. Maka dia adalah seorang makhdum namanya. Tak faham lagi? Zamri sedang menyapu sampah. Imam Zamri sedang menyapu sampah. Maka Zamri adalah seorang penyapu. Empuknya dengan menyapu apa? Tukang sapu. Ini yang ngajar bahasa Malaysia bagi malam ni. Itu makhdum. Ada pun sifat makhdum, yakni orang yang berkhidmat akan dia. Maka diriwayatkan daripada Hasan bahawasanya tatkala dibaca akan ayat ini, menyembah mereka itu, ya Rasulullah, menyembah Rasulullah, ya Rasulullah. Maka betapa sifat makhdum. Sifat makhdum itu macam mana? Sabdanya, kelebihan makhdum atas khadam seperti kelebihan bulan pada malam penuh. Macam bulan pada penuh. Bulan pada malam penuh, mana kau bulan tu cantik ke tak? Bulan di penuh, bulan 14 atau bulan apa, purnama. Cantik ke tak? Cantik lah, macam itulah. Bulan malam penuh, purnama, atas segala bintang-bintang yang lain. Itu dah. Dan riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, sekurang-kurang ahli syurga itu orang yang menyeru ia akan khadamnya. Maka menjawab akan dia oleh 1000 orang daripada pintunya. Labbaik, labbaik, labbaik. Apa itu labbaik? Aku datang ni. Contohnya labbaik. Orang pergi haji dia sebut labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lah. Ada tak? Itu labbaik. Labbaik contohnya aku datang ya Tuhan. Ini apa? Bila dia panggil, Adam tu dia pun labbaik kan. Aku datang ni Tuhan. Aku datang ni Tuhan. Labbaik, labbaik. Dan berkhidmat mereka itu akan ahli syurga, padahal tiada ada di dalam syurga itu penat. Ya. Orang dalam syurga mana ada penat-penat, mana ada jemu, mana ada letih. Walaupun dia kerjanya. Khadam tu kerja je lah, tapi tak ada penat-penat. Sentiasa kerja je. Mana ada yang negatif dalam syurga, semua positif lah ke. Rajin kerjanya, tak ada letih, tak ada penat, tak ada temang-mengang, apa pun tak. Makan pun dalam syurga ni. Selera orang syurga ni tahu tuan-tuan dan puan-puan.
selera orang ahli syurga adalah 70 kali ganda lebih banyak daripada selera orang ahli dunia. Faham ke sini? Selera ahli syurga adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat selera ahli dunia ni. Macam anak kita ni, selera anak ni. Makan nasi 3 pinggan boleh kau ya? Boleh tak? Boleh 3 pinggan? Boleh. Badan besar? Boleh tak 3 pinggan? Boleh. Tapi selera dia di syurga besok 70 kali ganda. Berapa pinggan? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Ini ni adik kita ni. Nama saya terus ada saya tanya nama yang dah lupa. Pada tu yang ni lupa saja. Apa namanya? Haikal. So, selera Haikal tu 70 kali ganda lebih kuat daripada selera dia dalam dunia ni. Di syurga besok. 210 pinggan. Yang hebatnya tu tuan-tuan nampak, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak ada pula lepas itu udah kenyang penuh, tak ada pula sampai tengah-tengah, tak ada. Selesa je perutnya tau. Walaupun dah makan 210 pinggan, selesa perutnya. Aman aja. Seronok je dia. Dan yang paling best lah, banyak mana dia makan pun tak ada pergi ke sana. Tahu tak sana? Saya tunjuk mana tak? Saya tarik situ lah. Passalam tu di situ. Tak ada. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Dekat kasurnya tak ada kencing, tak ada berak. Kata masuk je tak ada keluar. Keluar. Tapi dia bukan keluar sebagai kencing, bukan keluar sebagai berak. Dia keluar sebagai peluk. Makan berpeluk. Peluk tu pula lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi itu air wangi yang paling wangi di syurga, namanya kasturi ya. Lebih wangi daripada kasturi. Nak kata nak? Itu syurga ya. Makan berpeluk-peluk. Berpeluk, berebut-rebut orang ambil peluk tu kerana terlalu wangi. Dalam dunia ni kalau Haikal ni tengah jogging dah peluk-peluk, siapa nak peluk? Nak tangan? Ngapa tak nak? Ngapa tak nak? Bangun baunya. Pengit. Habis tu. Ini lebih wangi daripada bau kasturi. Berebut-rebut orang nak peluk tu. Tak keluar peluk tak apa. Makan. Keluar angin. Keluar angin tau. Angin tu pula lebih wangi daripada bau kasturi. Angin tu. Wangi, berebut-rebut orang ciumnya. Bila lepas makan tu keluar angin. Apa? Berebut cari. Kenapa? Kerana terlalu wangi. Dalam dunia ni tengah duduk ramai-ramai, terterai keluar angin. Macam mana? Terterai keluar angin. Macam mana? Pengsan orang belakang tu ya. Itu di syurga. Mana ada yang busuk-busuk di syurga? Mana yang basi-basi di syurga? Tak ada ya. Itu dah. Sikit lagi tuan-tuan ya. Dan berkhidmat mereka itu akan ahli syurga, padahal tiada ada di dalam syurga itu penat pada pekerjaan dan pada tiada berhajat kepada berkhidmat. Tak ada pula jemu-jemu, tak ada. Seronok aja, tak ada bonti tak ada ya. Tak ada, tiada berhajat kepada berkhidmat, tak ada benda tu. Dan tetapi hadir ia akan bahawasanya mereka itu atas sehingga-hingga nikmat. Dia kerja jadi nikmat bagi dia. Lagi ya. Hingga nikmat yang tiada berkesudahan, dan adalah mereka itu dalam kerajaan yang amat besar. Dan pada hadis sekurang-kurangnya ahli syurga itu orang yang menilik di dalam kerajaannya. Dia tengok kerajaan dia, perjalanan 1000 tahun. Kerajaannya je 1000 tahun punya perjalanan dari tepi ke tepi, dari ujung negeri ke pangkai negeri 1000 tahun. So kecil apanya negerinya, kerajaannya besar 1000 tahun. Melihat ia akan yang terlebih jauh, seperti melihat ia akan yang
Hampirnya. Yang tengok jauh tu macam tengok dekat. Nampak terang. Terang menerang. Bukan kita dekat macam jauh. Ya, macam saya ni sudah umur 82 tahun. Yang dekat nampak macam jauh. Tapi esok yang jauh tu macam dekat. Terang, nyata. Ya, itu tengok begitu. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri, itu ulama usul. Sufyan Ats-Tsauri. Namanya Sufyan Ats-Tsauri, gelarannya Ats-Tsauri. Telah mimpi akan kami. Yang mimpi itu tidurlah. Telah mimpi akan kami bahawasanya kerajaan yang amat besar itu memberi salam malaikat atas mereka itu. Di kerajaan yang besar itu malaikat bagi salam. Assalamualaikum ya Hakal. Assalamualaikum ya Timah. Assalamualaikum ya Munah. Assalamualaikum ya Etun. Ada tak nama-nama itu? Tak ada. Assalamualaikum ya Siti Nurhalizah. Ada. Assalamualaikum ya apa? Era Fazera ada. Mana tahu enggak ada nama itu ya? Bagi salam pada ahli syurga tu. Malaikat bagi salam tu. Assalamualaikum ya Ibrahim. Ibrahim dak juga ya. Tak nak syurga. Mereka bagi salam. Kata Sufyan Ats-Tsauri ya. Telah mimpi akan kami bahawasanya kerajaan yang amat besar itu memberi salam malaikat atas mereka itu. Satu ayat lagi. Kata qil iaitu keadaan mahkota. Mahkota letak di mana? Kepala. Macam topi lah. Tapi ini mahkota. Dia buat daripada emas, buat daripada belian. Mengelik-gelik. Ya. Keadaan mahkota atas kepala mereka itu seperti barang apa? Barang ada ke atas kepala raja-raja. Macam raja-raja lah. Atas kepala raja-raja dan yang terlebih besar dari darjatnya. Lebih besar daripada raja dunia ni. Raja pakai juga malaikat apa mahkota. Tapi bukan mahkota pakai raja apa? Tengkolok. Ya ke tak? Itu raja pakai tengkolok. Ini tak mahkota. Yang di syurga betul. Macam raja-raja. Yang terlebih besar darjatnya. Orang yang menilik kepada wajah Tuhannya itu akan datang dapat melihat wajah Allah. Itu paling hebat, paling nikmat yang paling bagus, dapat melihat wajah Allah Taala. Ya, berseri-seri muka mereka. Ya, apa kata Allah? Wujuhun yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kepada Tuhan mereka dapat melihat. Itu. Ya. Melihat wajah Allah itu akan datang. Kita baca ya. Sekian dulu pembacaan kita untuk malam ini. Akan datang kita syurga tidak dapat dibanding dengan dunia. Jangan bandingkan syurga dengan dunia ya. Jauh benar bezanya. Jadi kalau nak syurga malam ini mulanya. Bangun tengah malam beribadat, menangis-nangis, bermanja-manjaan dengan Allah Taala. Jangan meroloh sampai pagi. Sampai subuh terlepas. Ada tak orang meroloh sampai subuh terlepas? Macam mana dapat syurga? Nak ke syurga kena beribadat, beriman dan beramal soleh. Dua je syarat syurga tu. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu dua syarat. Dapatlah syurga tu insya-Allah. Nanti tak habis lagi syurga ni, banyak lagi ya. Ini kata apa? Yang ni dapat berbeza dengan dunia. Syurga jauh beza dengan dunia ya. Bukan serupa. Itu akan datang. Tak sama dengan dunia ni. Betul apa? Banyak lagi cerita syurga ni. Mana lagi apa? Ada faedah syurga ni. Ada macam-macam faedah ni. Panjang lagi tak habis-habis lagi. Maut atau mati diserupakan dengan bentuk kibas. Macam kibas. Mati tu dia disembelih. Dia macam kibas. Itu akan datang ya. Banyak lagi ceritanya. Panjang lagi tentang syurga belakang ya. Baik, sekian dulu. Panjang lagi, tak habis lagi. Tak tahu sampai bila nak habis ni. Agaknya siapa dulu tamat ni? Kitab ni ke orang yang baca kitab ni? Ya? Ya. Mudah-mudahan entahlah. Orangnya
Dah dekat-dekat ni tau. Baru lagi dekat cukup aja. Dah nak padam penuh. Tahu tak? Orang cakap ni. Dilanggar di Metoka. Tak sampai sebulan sudah. Balik dari siang subuh. Dilanggar di Metoka, masuk hospital 3 hari 2 malam. Ada ceritanya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak